Fatwa ajaran dan kepercayaan Syekh Nazim Haqqani, Syekh Tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah. Berdasarkan kajian yang dilakukan, Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis mengambil maklum dengan keputusan mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hak Ehwal Agama Islam yang diputuskan sebanyak 12 kali, iaitu pada tahun 2000 sebanyak 2 kali, 2001 sekali, 2002 sekali, 2009 4 kali, 2010 3 kali dan 2019 sekali, yang telah mengekalkan keputusan seperti berikut. Dia orang punya silsilah datang daripada jalur dia. Tak mungkin ada tarikat itu melainkan nama dia mesti ada kat situ. Jadi sebab itu saya kadang-kadang saya terbayang macam mana orang yang membenarkan benda ni. Bagi sain, dibenarkan dengan syarat sekian-sekian. Sebenarnya dibenarkan dengan syarat ni, orang awam bukan nak buat research pun. Mufti lah kena buat research. Bagi tahulah, sebab tu Perlis kami keluarkan fatwa ni. Tentang Nazim Haqqani ni. Kami keluarkan fatwa. Dan fatwa kami, tuan-tuan. Tuan tengok fatwa Perlis. Dia bukan ringkas. Sangat-sangat detail. Sebab apa? Sebab semua ni adalah kajian yang dibuat oleh panel kajian fatwa. Memang mufti lantik mereka ni. Dan tengok. Saya baca fatwa Perlis. Last. Sebelum kita tamatkan. Fatwa ajaran dan kepercayaan Syekh Nazim Haqqani, Syekh Tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah. Berdasarkan kajian yang dilakukan, Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis mengambil maklum dengan keputusan mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hak Ehwal Agama Islam yang diputuskan sebanyak 12 kali, iaitu pada tahun 2000 sebanyak 2 kali, 2001 sekali, 2002 sekali, 2009 4 kali, 2010 3 kali dan 2019 sekali, yang telah mengekalkan keputusan seperti berikut. Maksudnya banyak kali dah bersidang cerita ni. Banyak kali disuruh untuk ubah keputusan sesat ni. Ya? Okey, 12 kali bersidang, 12 kali keputusan dibuat begini. Tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah di bawah pimpinan Nazim Haqqani bertentangan dengan fahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan menyeleweng dari ajaran Islam. Dan semua negeri dikehendaki memfatwa dan mewartakan bahawa tarikat Naqsyabandi di bawah pimpinan Nazim diharamkan dan tidak boleh diamalkan oleh umat Islam kerana ia bercanggah dengan ajaran Islam yang sebenar. Yang ketiga, keputusan tambahan kepada teks asal pada tahun 2000, iaitu pengamal ajaran ini dikehendaki segera bertaubat. Ini keputusan 2019. Setelah mendengar penghujahan daripada kumpulan pengkaji, sama ada yang pro atau kontra, Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis menilai dan memutuskan bahawa keputusan yang dibuat mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia seperti yang dinyatakan di atas mempunyai asas yang kuat, sekalipun terdapat beberapa hujah yang dilihat tidak begitu kukuh. Maksud kita setuju dengan keputusan yang di atas tu. Walaupun ada hujah-hujah yang kadang-kadang kita rasa ini tak apa kemas, tapi kita setuju dengan keputusan. Setelah menilai dengan teliti kajian yang telah dilakukan dan mengambil kira penghujahan puak yang menyokong dan mengkritik, maka Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis bersetuju bahawa ajaran dan kepercayaan Nazim Haqqani mempunyai perkara yang menyesatkan, khurafat, tahyul dan bertentangan dengan fahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah serta menyeleweng dari ajaran Islam. Hal ini dapat dibuktikan daripada bahan tulisan yang mempunyai asas yang kukuh disandarkan kepada beliau dan rakaman ucapan beliau yang tersebar. Maka sesiapa yang mengikuti kepercayaan berkenaan turut menjadi sesat. Antara perkara sesat, khurafat dan tahyul yang terdapat dalam kepercayaan ajaran Nazim Haqqani ialah beliau mendakwa Allah hanya melihat anak Adam sekali. Ini yang saya sebut tadi. Tidak wajar meminta terus kepada Allah, sebaliknya hendak melalui wali sebagai protokol dan adab. Nabi Muhammad menghantar wakil untuk hadir secara yaqazah. Wakil itu bertindak seakan seperti Nabi yang sebenar. George Bush dan Tony Blair yang mengebom Iraq merupakan wali Allah. Mereka telah melakukan tugasan yang mulia, iaitu menyerang Saddam Hussein di Iraq. Dia boleh kata serang Saddam Hussein itu bagus. Mereka dijaga oleh jin dan wali Allah. Mereka akan menyerahkan pedang dari langit kepada Isa AS. Tengok. Tuan-tuan semayang pun tak dapat martabat ni. Wali mendapat kuasa ketuhanan seperti boleh mengalihkan gunung dan memanggil serta bertemu dengan roh di dunia dan di alam barzah. Nabi Khidir adalah Saint George yang dikenali dalam kalangan penganut Kristian sebagai The Green Man.
Amalan rabitah, iaitu membayangkan wajah guru dalam zikir, boleh membawa pengamalnya menjadi wakil Allah menguasai alam. Sebab dia orang ni bila nak zikir, kena bayang muka syekh. Itu dipanggil rabitah. Orang awam perlu menerima semua hadis dalam kitab sebagai sahih tanpa perlu penelitian. Wali menyemak hadis melalui kasyaf, seperti keluar cahaya dari teks hadis tersebut. Murid tidak boleh persoal tindakan guru walaupun bercanggah dengan syariat, kerana guru mendapat arahan Tuhan. Imam Mahdi berada dalam gua di Rubuk Khali. Pernah pergi Rubuk Khali, tuan-tuan? Rubuk Khali pernah pergi? Padang pasir dekat Saudi tu. Tempat kosong tu. Lorong Putih dia panggil apa? Empty quarter. Dia kata Mahdi ada kat situ, duduk dalam gua. Dengan kawalan ketat pembesar jin, Nazim berbai'ah dengannya pada tahun 1960, berjumpa dengannya pada tahun 1999 dan bertemu secara spiritual pada tahun 2011. Sayyidina Hussein tidak mati di Karbala, sebaliknya beliau dikawal ketat oleh pembesar jin ketika peristiwa pembunuhnya dan tempatnya telah diganti oleh orang lain. Nazim mendakwa Imam Mahdi 7 wuzara, yakni pembantu-pembantu Mahdi, 99 khalifah dan 313 mursyid, kesemuanya tarikat Naqsyabandi. Sampai Imam Mahdi pun tarikat dia. Dirinya dan Syekh Mehmet Adil dilantik oleh Nabi, anak dia lah. Para wali berada di kubur mereka memiliki kuasa melindungi kita dengan izin Allah. Mi'raj bukan hanya untuk Nabi, tetapi juga untuk umat dia. Ada burak yang disediakan untuk umat. Tuan-tuan cuba tengok dekat dekat Uber, mungkin ada. Saya nak tempah burak. Syekh Nazim mendakwa Hisham Kabbani sebagai Khalifah Mahdi. Naga dan ular makan tentera Rusia di makam Hasan bin Abbas. Raja jin yang bernama Hazaz yang berkawal untuk Mahdi tunduk kepada Nazim. Mak, tuan-tuan cuba bayang. Ni semua ni sebahagian je. Banyak lagi ni. Adapun kenyataan muzakarah MKI pada bulan Ogos 2020. Sebab 2020 dia orang ubah keputusan. Kita sebut, adapun kenyataan muzakarah MKI, Majlis Haiwal Agama Islam Kebangsaan, pada bulan Ogos 2020, iaitu muzakarah merumuskan dan berpandangan tarikat Naqsyabandi Al-Aliyah Syekh Nazim Haqqani hanya boleh diamalkan oleh pengikutnya dengan syarat amalannya tidak bercanggah dengan prinsip akidah dan syariat dalam kerangka Ahlussunnah wal Jamaah, maka pihak fatwa Negeri Perlis mendapati syarat tersebut, syarat yang disebut iaitu tidak bercanggah dengan prinsip akidah dan syariat dalam kerangka Ahlussunnah wal Jamaah telah dilanggar oleh tarikat berkenaan. Sebab dia letak syarat. Nak amal kena jangan bercanggah dengan akidah, jangan bercanggah dengan Ahlussunnah. Kita sebutlah, ni semua ni bercanggah dengan akidah ni. Ya? Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis bersetuju untuk memberikan penghujahan yang kukuh kepada Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan Haiwal Islam tentang keputusan yang dibuat ni. Kita kata kalau dia nak panggil kita, kita boleh pergi untuk bentang. Ya? Keputusan ini juga penting bagi mengelakkan masyarakat Islam terjebak dengan amalan syirik, khurafat dan membodohkan akal. Ini sesuai dengan kaedah Sadduz Zara'i, iaitu menutup pintu kerosakan. So ini fatwa Negeri Perlis yang kita buat, alhamdulillah dapat sambutan yang baik oleh masyarakat awam, sebab ketika mana fatwa wilayah yang keluar baru-baru ni, ramai jugalah orang awam yang jadi pening. Yang mana satu yang bercanggah, yang mana satu tak bercanggah. Fatwa kena clear macam ni. Fatwa kena clear macam ni, maksudnya kena sebut satu-satu. Apa yang bercanggah tu, apa yang tak bercanggah. Maka itulah sebenarnya yang berlaku di Malaysia sekarang ni. Jadi tuan-tuan, kita doalah mudah-mudahan negara kita ni diselamatkan daripada benda-benda yang sesat seperti ini. Wallahu a'lam.